Tulis faedah yang pertama. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim tanya malaikat, tuan-tuan yang mulia ni nak pergi ke mana sebenarnya, apa kerja besar kamu? Tanda pelajar. Isu yang pertama, annal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Benda gaib ini tak ada siapa tahu kecuali Allah. Nabi Ibrahim kalau dia tahu, susah-susah kada dia pergi ambil lembu keluar? Tak susah. Kenapa pergi dia ambil lembu, angkat mari makan? Allahu Akbar. Sibuk isteri dia duduk menghidangkan makanan. Allah dalam Al-Quran, fama labisa an ja'a bi ijlin hanith. Duk sekejap Ibrahim angkat mari lembu. Kalau dia tahu dia orang tu malaikat, dia angkat tak angkat? Tak angkat lah. Itu menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim Al-Khalil, Ibrahim ni gelaran dia Khalilullah, kekasih Allah, pun dia tak tahu benda gaib. Tak tahu. Kita hari ni pun sama juga. Ni duduk percaya kepada bohong-bohong orang mengaku wali. Tok wali sekarang ni dia relax. Atas dunia dia sibuk nak makan, nak minum. Bila dia mati duduk dalam kubur, dia free. Ketika itulah kita boleh pergi istighasah, pergi minta tolong dengan dia. Mengaruh punya ajaran ni. Sepatut orang-orang ajar lagi ni lah, pihak pemerintah kita ni sekat dia daripada menyebarkan ilmu yang menyesatkan itu. Tidak. Ni nampak macam boleh bebas je. Main-main. Dan satu lagi adab dalam ayat yang sama, annahu innama sa'alahum ba'da an qarahum. Ibrahim tak tanya dulu, dia bagi makan dulu. Maknanya sunnatul adiyafah, sunnah orang mari rumah kita, bagi dia makan dulu, bagi dia minum, rehat kejap, baru kita tanya dia, apa kerja mari ni? Ada tujuan apa mari? Ibrahim tak tanya dulu, dia bagi makan. Tak makan cerita lain, tapi tertib dhiyafah, susunan menerima tamu, orang masuk rumah bagi makan. Lepas pada tu baru tanya dia, tujuan apa ni? Ya kita bimbang sekarang ya. Dah. Lepas kita bagi makan siap kenyang-kenyang, kita pun tanya, tuan mari ni ada kerja apa? Dia pun tengok, saya sebenarnya mari ni nak jumpa dengan Fulan bin Fulan. Rupanya tukar rumah, tanyanya kita. Dah. Boleh tak boleh laku. Tapi sebagai tuan rumah, orang yang karim, pemurah, bagi makan dulu. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena, pelajar-pelajar kena ingat, di antara persiapan menyambut tetamu, kita kena buat. Contohnya rumah kita macam ni, rumah kita gini, kita kena buat depan ni ghurfatud dhiyafah, bilik untuk tamu. Ada tandas lalu situ. Kena ada. Sebab kalau tidak, orang mari rumah kita, dia musafir penat letih, mari dia turun-turun, sudah saya nak tandas. Macam mana nak buat? Tandas duduk kat dapur kan, setengah rumah kita ni tandas duduk mana? Dapur tu. Isteri kita sibuk nak buat itu ni, kambing golek ni, nak angkat orang dah. Dia pula tak untuk aurat. Kita pula ada anak kecil, pempoh bertambur dalam tandas tu. Kena buat. Depan bilik utama depan ni kena siap bilik tamu. Orang mari kalau dia nak tandas ke, ataupun dia masuk letih sangat, kita nampak dah, masuk bilik ni, rehat sini, ada tempat. Ulama semasa kata, satu lagi kalau boleh kak, publish tepek selalulah dekat dinding tu nombor password internet. Ni zaman kita ni. Sebab kadang-kadang orang mari ni tak ada tanya khabar lagi, wifi. Bala juga dah. Wifi dulu. Tak bagi binai tak apa, asalkan boleh password. La haula wala quwata illa billah. Jadi zaman kita ni tambah satu lagi, tulis selalu nombor password sekian, habis cerita. Password pula keluar. Dalam tafsir ada password lah. Mari kita pindah kepada
faedah yang kedua. Tulis faedah yang kedua. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Inna ila ursilna ila qaumin mujrimin. Kami telah diutuskan untuk membinasakan kaum yang apa ni, yang jahat. Ai atal malaikatu hahuna, malaikat datang ini ke rumah Nabi Ibrahim dengan penuh beradab protokol bahawa dia bawa satu misi serangan yang begitu dahsyat. Serangan begitu dahsyat. Bila Ibrahim tanya, oleh kerana Ibrahim ni orang penting dalam dunia hari itu, Khalilur Rahman, maka dia berhak untuk mendapat maklumat. Kami ni nak binasa kaum Lut. Kena ingat pelajar. Kalau orang yang tak berkenaan, jangan beritahu. Rahsia-rahsia strategi tidak dimaklumkan. Walaupun orang itu jamu kita. Orang ni bagi kita minum air, lepas tu tanya, sebenarnya awak ni ada ke apa? Lah, saya saja ya. Saya mari ziarah-ziarah sini. Kalau jangan pecah rahsia. Dalam kaedah kata, tulis kaedah. Laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua benda yang kita tahu kita kena maklumkan kepada orang. Kita maklumkan kepada orang yang berkenaan saja. Sekarang ni rahsia-rahsia dah tak ada rahsia dah. Tak ada rahsia. Bila ada sekatan ke, ada serbuan tempat-tempat maksiat, pegawai apa ni keselamatan ke, pegawai agama mari, tak ada lah orang, kosong. Sebab maklumat bocor dah. Ni pengintik tali baru ni. Tali baru ni jenis-jenis perangai isteri Nabi Lut ni ramai di zaman kita ni. Dia maklum awal lagi ke ni. Malam ni pukul 8 malam ada polis nak pergi serang tempat ni. Lari. Pejabat agama nak mari. Lari. Lari. Bocor. Jadi malaikat ni dia bagi tahu kepada Nabi Ibrahim. Sebab apa dia bagi tahu? Sebab Ibrahim berhak untuk mengetahuinya. Inna irsana ila qaumin mujrimin. Kami telah dihantar kepada kaum yang jahat, yang tak baik ini. Timbul lagi soalan, kenapa Allah hantar mari satu pasukan malaikat? Padahal satu malaikat pain habis kita, atau malaikat tempik mati habis. Kenapa Allah hantar mari pasukan malaikat? Limaza? Sedap juga dia punya hujah. Jawab dianya, tulis. Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia. Dia ada tentera-tentera yang bekerja untuk memberi kebaikan ataupun tentera untuk membinasakan. Jangan main-main. Sebab tu Tuhan hantar mari satu pasukan malaikat. Sebagaimana dalam peperangan Badar. Peperangan Badar tak ramai mana orang, tapi kenapa malaikat mari sampai 1000 orang? Nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa. Dia ada tentera, ada jentera dia yang boleh pergi dan memberi kekuatan kepada orang yang ditolong. Nabi kita SAW, walaupun dia 300 orang, tapi malaikat datang ramai. Itu dia panggil hikmah dia. Itu dia punya hikmah. Tulis hikmah. Kita berpindah kepada yang ketiga. Tulis pelajar yang ketiga. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran ini, dia sebut apa? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Allah kata kami keluarkan dia orang-orang yang beriman. Dan ayat yang kedua, minal mu'minin. Tulis itu. Di sini para ulama tadabbur dia kata bahawa keberkatan iman itu akan menyelamatkan seseorang. Dengan sebab berkatnya keimanan akan menyelamatkan seseorang. Jadi siapa dia nak selamat, dia kena beriman. Siapa nak selamat, dia kena beriman. Dan beza di antara iman dengan Islam. Beza. Iman itu yang betul-betul mantap dalam hati.
Islam tu yang zahir. Islam tu yang zahir. Dalam ayat ini juga ada benda pelik. Tanda ni pelajar. Allah kata fama wajadna fi ghaira baitin. Semua je rumah orang Islam di dalam kampung Qura Sadum. Hak lain kafir belaka. Ayat ini memberi motivasi kepada para pendakwah. Kadang-kadang kita berdakwah ajak orang kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi ini, kita menjadi orang yang terasing dalam masyarakat. Peliklah ustaz tu. Ajak orang balik kepada Quran, kepada hadis. Tak mau ikut yang orang buat ramai-ramai ni. Nah, sekarang ni macam-macam orang kepahaman yang pelik-pelik. Nak pergi minta tolong yang pokok pun boleh. Pergi minta tolong orang mati pun boleh. Bawa seminar sana, seminar sini, nak cerita benda tu boleh. Kita yang nak menyelamatkan akidah umat ini daripada terjebak dengan benda-benda mungkar, benda-benda macam ni, dianggap sebagai makhluk asing dalam masyarakat. Sabar. Satu kaum Qura Sadum yang Islamnya hanya di rumah Nabi Lut seorang saja. Jangan takut. Oh, kita nak suruh ramai. Ramai apa kalau tak betul buat apa? Tak ramai ni yang betul lebih baik daripada ramai tak betul. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah. Itu tiga. Yang keempat, tanda yang keempat. Yang keempat, linursila alaihim hijaratan min tin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Allah kata kami nak hantar lontar ke atas mereka batu daripada tanah. Jadi di sini kata di para ulama, kenapa Allah Taala kata-kata hijaratan tu batu? Kenapa disebut tin? Ini nak memberitahu bahawa batu sungguh. Bukannya air batu, bukannya batu-batu lain, tapi batu betul. Batu pelontar itu ada pula musawwamatan yang ada tanda. Batu tu ada tanda. Tadi kita sebutkan ulama tafsir kata sama ada tanda tu warna batu ataupun nama orang LGBT ada di situ ataupun tanda sebagai batu yang membinasakan. Wallahu alam. Maka dalam ayat ini ulama tafsir ahkamul Quran kata ustudilla bihi ala rajmil la'it. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang main jantan sama jantan ini hukuman dia rejam. Sebagaimana orang yang pernah berkahwin muhsan berzina hukumnya rejam. Kaum Lut juga permainan kaum Lut sodomi ini juga hukumnya rejam, bukannya penjara. Kata Syekh Syangqiti wa hujjatun man qala inna qatlahu birrajmi. Hukum main LGBT ini rejam dengan batu. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala sebut kami rejam, kami lontarkan dia dengan batu. Kata Ibnu Katsir wa zahabal Imam Abi Hanifah mazhab Hanafi, dia kata orang main LGBT ni ambil warna atas bukit tinggi, campak turun, lontar dengan batu. Allah. Jadi para ulama lain kata cukup dengan rejam ya, tak payah campak atas bukit lah. Wallahu alam. Kalau kita nak tengok, kena tengok dalam ahkamul Quran ataupun kitab fiqh dalam bab hudud, dalam bab rejam. Berapa dah kita tadi? 4. Yang kelima, dulu yang terakhir, wa tarakna fiha ayatan lilladina yakhafuna al'azab al-alim. Ini yang kelima ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan, biasanya umat-umat yang dibinasa tu ada tanda, ada kesan. Puak-puak Nabi Soleh contohnya ada kesan dia dimadain soleh. Puak-puak berapa nama Fir'aunnya binasa ada kesan dia. Puak LGBT ada kesan dia. Tujuannya apa? Fadalla ala annama yakhussuhu min akhbaril mu'minin. Allah Ta'ala nak suruh kita orang beriman yang sentiasa mengambil pengajaran. Jangan hanya mengambil gambar, buat selfie saja, tidak. Ini penting sangat. Penting sangat. Untuk apa tarakna tu? Tujuannya supaya menjadi pengajaran kepada orang yang datang kemudian. Banyak lagi lah. Fir'aun duduk mana sekarang? Dalam muzium. Jadi mendiang-mendiang tu menjadi
pengajaran kepada kita. Jangan kita tengok saja lah. Jadi kita kata itulah 5 faedah yang dapat kita belajar, supaya Allah Ta'ala kata aku tinggalkan ayat-ayat itu tanda supaya orang beriman ambil perhatian, orang yang berhaka berhenti daripada meneruskan kejahatan mereka, sebab sudah ada tanda-tanda kebinasaan. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat? Di akhir ayat Tuhan kata lilladzina yakhafuna al'azabal alim. Hak dapat faedah daripada tanda-tanda ini hanya orang yang takut kepada Allah. Orang yang tak takut ada faedah tidak? Tak ada faedah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami ini semua orang yang takut kepada Allah, takut kepada siksaan Allah, dengan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.